housemate aku ni, dia memang selalu berubat orang tau. Masa kami dalam rumah aku dulu, kalau ada macam apa situasi berlaku kat kami punya menara tu, dia perlu panggil dia lah untuk dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan yang tertekan, semua orang perlukan attention. Kan? Semua orang, not just kita, semua orang, dia pun perlukan attention. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar sekalian. Okey, saya Akira Ronin. Okey, selamat kembali ke podcast Sembang Seram bersama saya dengan best friend saya yang ada sekarang ni, Amy and Michi. Yo, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. What's up? What's up, gang? So, first of all nak cakap kita orang dah lama gila tak buat podcast ni. Sangat lama Sangat-sangat lama. Lebih kurang setahun ada kot. Lebih kurang setahun lah. Kita orang bukan tak nak buat, tapi kita orang masing-masing tiga-tiga ni, masing-masing kita orang ada masalah. And ada kerja yang kita orang buat lah. Adalah orang kata kita orang. Ya, betul-betul. Orang kata tuntutan dunia lah cakap. Tuntutan yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Betul? Jadi so, apa perkembangan korang? Aku sekarang ni terus terang cakap, aku dah kehilangan pekerjaan sebabkan pandemik COVID-19 ni. Okay. So aku hilang pekerjaan tahun lepas, hujung tahun lepas. Dalam pada masa yang sama juga, aku punya mak didiagnose dengan kanser ovari tahap 2. So sekarang ni baru lepas menjalani pembedahan kali kedua lah. So sekarang ni dalam proses recovery. Tapi doktor dia bagi tahu yang kemungkinan besar maybe kena kemo untuk 3 kali lagi. So kita tak tahulah macam mana. Masih menunggu keputusan doktor. Once kita orang pergi esok hari Rabu, kami akan pergi ke hospital untuk dapatkan doktor punya keputusan lah. Tapi kalau ikutkan, doktor kata memang akan kena kemo lagi 3 kali lah. So aku memang tak kerja sekarang. Full time housewife. Full time housewife. Full time housewife. Ini apa perkembangan terbaru? Aku sama jadi suri rumah. Masak baju. Lipat baju. Okey lah tu. So, macam mana pula dengan kau, Gil? Apa perkembangan terbaru? Perkembangan terbaru aku, sekarang ada tuition lah. Aku kerja sebagai tutor. Tapi separuh masa lah, lebih kepada separuh masa. Lebih kepada separuh masa. So far semua okey lah. So far students aku pun tak berapa ramai sangat, tapi okey lah. Alhamdulillah. Aku mengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Bagus. Macam mana kita ni bukan tak nak bekerja, tapi iyalah rezeki tu masing-masing kan. Betul. Ada yang dapat, ada yang tak dapat kerja, betul? Betul. Sebab sebab je lah pandemik sekarang ni pun tengah musim pandemik. So kita tak boleh nak expect much. Kan? Kalau nak marah pun tak boleh. Benda ni daripada Tuhan juga. Kan? Mungkin atas kekhilafan kita sendiri tu kita tak tahu. So nak tak nak, suka tak suka, kita kena hadap. Betul? Betul tak?
Okay, so without any further ado, kau cakap apa Oh, putih aku? benda dia. Further ado, so aku ada dengar satu topik yang baru-baru ni viral lah dekat Facebook. Okay, Dia sebenarnya dia sebenarnya start dia macam ni, Cik. Start cerita viral ni perkongsian daripada seorang tak boleh nak sebut nama dia lah, tapi dia berkongsi dekat TikTok dia lah. Dia berkongsi kat TikTok dia. And then bila cerita ni masuk dekat Facebook dan Twitter, barulah viral jadi dia. I see. So aku ada tengok perkongsian tu. Aku ada tengok dan aku ada buat sedikit research lah. Pasal apa yang dia cuba sampaikan. So apa yang aku baca, aku pun agak terkejut juga sebab sebelum ni aku tak pernah tahu benda ni tau. Rupa-rupanya ada yang kena sebelum ni pun ada yang kena kes ni. Cumanya benda ni tak diberikan perhatian sepenuhnya. Kan? Sebab orang mungkin anggap macam mungkin dia nak cari followers, mungkin dia nak cari viewer kan. Kalau macam TikTok kan dia ada FYP apa semua kan. So mungkin dia nak cari benda-benda tu. Tapi lepas aku baca and then aku buat research, there are several cases, same cases yang jadi dekat dalam Malaysia. So aku agak terkejut dan agak macam serius lah kan. Aku tak pernah tahu pun benda ni sebab sebelum ni kalau kita bercerita pasal benda-benda seram, benda-benda mistik ni, kita more kepada place, pengalaman, and then apa lagi? Cerita-cerita daripada kawan-kawan kan. So bila aku baca sendiri benda tu, so macam wow, okay, aku baru tahu. Kan? Aku baru tahu dan aku agak terkejut lah kat situ. So Amy ada baca ni? Aku dah baca yang link kat banyak mana-mana. Mi, suara awak tak dengar Mi? Apa yang berlaku? Defa punya pengalaman lah yang berlaku kat Defa tu kan. Mostly nampak macam similar ke benda yang jadi tu. So, itulah. Dia ada sangkut paut macam tu. Ada sangkut paut. Sebab kalau kita tengok balik, kita baca, masa tengah tidur ada orang ambil gambar. So macam wow. Agak creepy di situ sebenarnya. Kan? Kita tengah tidur, ini ada orang ambil gambar. Persoalannya siapa yang ambil gambar? Kan? So kalau kata macam juru gambar. Kalau kata ada adik-beradik pun dalam rumah, kalau kita dah tidur kunci pintu bilik, macam mana orang nak masuk pintu bilik tu kalau kunci? Betul. So macam serius lah kan. Walaupun sekarang ni aku secara jujurnya aku memang duduk seorang kat dalam bilik ni. Rumah aku 2 tingkat, aku duduk tingkat atas. 2 bilik lagi kosong. Kosong yang sebelah ni bilik adik aku, yang sebelah lagi bilik tamu. Bilik aku ni kosong. Sekira aku seorang je yang occupied kat atas ni. Mak ayah aku semua kat bawah. So bila terbaca tu adalah sedikit perasaan seram dan ngeri lah kan. Kita cakap walaupun kita seorang lelaki, adalah juga kan perasaan tu. So macam mana Kil? Apa pendapat kau pasal benda ni Kil? Pendapat aku lah kan. Okay. First of all, aku punya style aku, phone aku memang aku akan biarkan mati. Aku jenis yang kalau main phone, aku main game FIFA lah kan. FIFA mobile tu. Kalau aku main dalam pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu aku akan tidur, aku tutup. Aku memang akan biar phone aku habis bateri. Okay. Aku memang selalu phone aku memang dia tak pernah hidup pun kalau duduk sebelah aku. And then aku akan letak betul-betul sebelah muka aku tu. Aku tidur kan, sebelah katil aku tu ada meja kecil. Aku memang akan letak phone aku kat situ lah. Okay. And bila nak cakap benda hal ni kan, bila kita check balik, aku memang suka usah galeri aku sendiri. Jadi bila aku buka galeri aku memang tak pernah ada lah benda-benda macam tu. Tapi bila cerita pasal phone aku mati, korang jangan fikir yang aku tak bangun subuh. Aku dengar. Azan aku memang akan dengar. Azan kuat kat sini.
Bila kau Tak. akan dengar Tak ada. azan? Tak ada sampai ke situ. Tak ada sampai ke situ. Kau jangan risau. Memang tak ada sampai fikir ke situ. Cumanya sekarang ni daripada Ha. apa yang aku amati lah, daripada apa yang aku baca dan buat kajian, kisah ni bukan apa orang cakap TikTok punya user tu je yang kena tau. There are several cases Ramai. pasal benda ni. Betul. So several cases tu dia lead kepada satu conclusion. Okay. Dan conclusion dia kebanyakannya dia mengatakan yang kita ni dekat Malaysia ni, masyarakat Melayu kita ni masih lagi percaya dengan benda-benda yang berunsurkan mistik, kan? Aku tak kata aku tak percaya pada benda mistik. Aku tak kata yang aku tak percaya pada kewujudan jin dan syaitan. Sebab benda-benda tu memang ada di sekeliling kita. Cuma tinggal lagi kita ni nampak ataupun tidak, kan? Betul. Berada di masa yang salah ataupun di tempat yang salah. Macam tu. Kan? So dia bila kau baca balik, dia merujuk kepada satu conclusion yang kebanyakannya conclusion dia mengatakan yang mungkin ada orang di kawasan yang tempat dia tinggal tu menyalahgunakan ilmu hitam. Kemungkinan lah. Kemungkinan besar. Kita tak tahu kan. Sebab sebab yalah, kalau kita tengok balik, it's like, oh seriously hantu boleh pandai ambil gambar? Kan? Dia macam modern sangat kan. Tapi kalau kita fikir balik daripada segi logik akal, benda tu tak mustahil. Benda tu tak mustahil jadi, kan? Macam mana nak cakap? Dia orang ni boleh jadi diorang ni lebih pandai daripada kita. Betul? Betul? Boleh jadi diorang ni lebih pandai daripada kita. Betul. Sebabnya diorang adalah makhluk Tuhan yang hidup dulu sebelum manusia. Sebab itu orang kata kita ni manusia, kita rasa kita ni makhluk yang pertama dicipta. Sebenarnya tidak. Sebelum kita ada makhluk lain lagi yang dicipta. Cumanya kita ni kadang-kadang tu lah, orang kata zaman-zaman sekarang ni tak ramai yang nak membaca benda-benda macam tu kan. Kebanyakannya sibuk dengan mengejar populariti dunia. Macam tu. So it's like memang kalau kita baca balik, memang benda ni macam tak masuk akal. Kan? Sebab ada setengah tu yang aku baca, dia mengatakan yang kemungkinan besar orang yang mula menyalahgunakan ilmu hitam tu adalah orang minyak. You see, bila kita cerita pasal orang minyak ni, benda ni dah lama tau kita tak dengar. Okay? Bila kita cerita pasal orang minyak, kita sebut orang minyak ni bukanlah orang minyak tu yang duduk dekat pump Petronas yang RM10, RM20, RM30 bukan bukan jangan salah faham. Bukan orang minyak yang tu, tapi ini orang minyak yang satu badan dia hitam dipenuhi dengan minyak. So cerita pasal orang minyak ni dah lama kita tak dengar. Dah lama sangat. Sebab selalunya kalau kita tengok daripada YouTubers yang ada dekat dalam YouTube sekarang ni, YouTubers yang dalam YouTube, dia kebanyakan akan menceritakan tentang Kak Pon, Kak Lang, Toyol dan sebagainya lah. Tapi tak ada pasal orang minyak. So meaning cases pasal orang minyak tu dah kurang. Tak ada. Kan? Tapi sekarang ni benda ni timbul dan dia mengaitkan semula benda ni pada orang minyak. So kemungkinan besar lah pada aku, mungkin dia nak cuba ilmu dia. Kan? Sebab orang kata orang minyak ni dia boleh tembus pintu rumah kan. Dia boleh jadi halimunan, dia boleh pukau. So bila dia masuk dalam rumah perempuan tu, selalunya target dia tu biasalah anak dara suti. Dia akan pukau mangsa dia dan dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik lah. Okay, aku tak nak sebut ayat tu, tapi pandai-pandailah korang fikir sendiri apa yang dia buat. And so itu adalah orang minyak. So pada aku, apa yang aku baca, aku dapat buat satu konklusi kat sini yang mungkin tak tahu betul tak betul, mungkin. Okay, ini just teori kan, just teori. Mungkin di sekeliling kawasan rumah dia tu ada seseorang yang menyalahgunakan ilmu hitam. Kan? Mungkin dia nak cuba diri dia, mungkin dia nak cuba sejauh mana
ilmu yang dia belajar tu. So apa mangsa yang dalam TikTok tu, dia adalah mangsa. Okay, TikTok user tu. Okay, so kita tak tahu yang dia berada di waktu yang salah ataupun dia berada di tempat yang salah, kita tak tahu. Sebab daripada apa yang aku baca, masa tu dia seorang-seorang kat rumah, betul? Betul. Kan? Dia Dia dalam seorang-seorang. bilik tu. Dia dalam bilik seorang-seorang kat rumah. So macam tak logik akal juga. Sebab kalau dia seorang-seorang, siapa yang ambil gambar dia? Betul. So alhamdulillah lah, tak ada apa-apa jadi kat dia kan. Kita boleh cakap alhamdulillah lah. Takkan Billie Eilish nak ambil gambar dia. Takkan. Kalau Billie Eilish ambil gambar dia, aku pun nak bergambar. Kan? Aku pun nak bergambar kalau Billie Eilish yang datang tiba-tiba kan. Kena pula dia dengan rambut hijau dia tu, aku pun nak. Masalahnya dia bukan Billie Eilish. Kau nak bergambar macam datang dalam rumah kau seorang-seorang. Tak nak. Kan. Tak apalah. Mungkin terdesak kan. Dah terdesak, tak apalah. Tak nak dong. Kalau dia datang aku rasa itu lagi seram. Kan. Allah, betul lah, seram lah juga lah cakap. Tiba-tiba Billie Eilish ke Fatin Afifah ke tiba-tiba datang dalam bilik, nak gambar dengan awak boleh? Dah datang mana pula perempuan ni kan. Tiba-tiba je. Kan. Betul lah tu. Tapi itulah. Macam kita macam yang kita cakap tadi lah. Kemungkinan besar. Tapi itu just sekadar teori. Kita tak tahu yang sebetulnya apa yang terjadi. Kan? Ni kot, kemudian dia punya smartphone depan mal. Apa dia, Mi? Apa dia? Kemungkinan lah dia punya telefon tu dah teknik. Suara awak putus-putus lah, Mi. Putus lah. Aku dengar tadi kau cakap smartphone dia orang kena appendix. Smartphone depan tu malfunction. Malfunction pun boleh jadi. Pun boleh jadi. Itu tak mustahil kan. Sebab teknologi ni orang kata dia pun macam manusia juga. Kalau kita terlalu banyak guna, dia pun akan jam juga. Kan? Wallahualam lah, kita tak tahu. Kita kena tengok daripada both side. Logik akal dengan tak logik akal. Sebab kita tak boleh nak buat konklusi yang benda tu tiba-tiba ni betul. Kan? Tapi kita kena fikir juga. Dia yang dia pakai tu telefon. Kan? Kalau dia pakai benda lain tak apa. Kita tak tahu. Tapi bila nak cakap lah kan, kes ni bukan berlaku dekat Malaysia je, Cik. Itulah betul lah tu. Betul lah tu. Kes ni bukan berlaku dekat Malaysia sebab ada dekat luar negara. Dekat luar negara dia pernah cerita malam-malam dia terdengar Alexa dia tu macam bersembang. Alamak. Kau tahu Alexa? Alexa. Tahu. Yang bila kita cakap, Alexa ni kan. Bukan, Alexa ni bukan part of iPhone punya ni ke? Google. Ya. Google. Yes, Alexa. Google. Sorry. AI. AI. Okay. Terus. Bukan Alexa Bliss lah. Bukan. Bukan Alexa Bliss. Apa tu? Kenapa? Untuk siapa yang tak tahu, Alexa Bliss ni wrestler WWE lah. Tapi bukan dia. Bukan dia. Ini Alexa yang ada dekat Google tu lah, yang ramai orang pakai tu kan. Dia cakap malam-malam tu dalam berapa pagi macam tu lah, dia terdengar Alexa dia tu macam tengah berbisik, cakap berbisik. Whispering. Whispering. Wow. So jadi nak cakap macam kita cakap OM kan. OM hanya ada kat Malaysia. And then yang ambil gambar tu kan. Macam kita cerita tadi, isu kita yang ambil gambar. Siapa sebenarnya ambil gambar? Misteri siapa ambil gambar ni. Ramai yang conclude kan tadi kata OM lah ambil gambar kan. Dia orang percaya kepada OM. Tapi nak cakap OM, kenapa dekat barat pun ada kes macam ni? Itu satu persoalan lagi. And then ada satu lagi,
Aku rasa aku pernah tengok short story. Dia macam short story, cerita seram. Tapi Aha. based on true story jugalah. Mhm. Dia dapat message. Gambar tu adalah gambar dia. Mhm. Tapi gambar yang tengah berlaku sekarang. Maksudnya macam orang tu tengah hantar gambar dia, time dia tengah dekat dalam rumah, dia tengah text dengan orang semua tu tau. Alamak. Tapi sebenarnya tak ada orang dalam rumah tu. Memang hanya dia je. Jadi siapa yang ambil gambar dia? Misteri. Okay. This Hmm. getting Jadi interesting. Benda ni makin menarik. kita nak rungkaikan lagi kisah ni. Nak cakap lebih pun kita tak banyak lagi proof. Sebab ini lebih kepada macam benda baru kan. Kalau macam Ya. cerita-cerita pasal porn dengan apa Chong ke atau OM ke. Aha. Benda tu memang dah berlaku lama. Zaman-zaman Yes. atuk nenek kita semua dah, benda ni dah ada. Dan Betul, dia betul. lebih kepada, dan dia dah cerita daripada turun-temurun. Jadi orang tahu. Tapi bila misteri pasal melibatkan gadget ni, dia adalah sesuatu yang baru tau. Zaman dulu memang tak pernah ada benda ni. Mhm. Jauh zaman Jadi- Piramli dah. Apa dia, Mi? Zaman Piramli dah. Alamak. Ada gadget, main gadget. Zaman Piramli ada gadget ke? Hello? Hello? Ha. Hello? Zaman Piramli, apa yang cuba kau sampaikan tu masa zaman Apa Piramli? yang cuba kau sampaikan? Kau cakap pasal benda tu ke gadget? Gadget. Gadget. Benda tu main gadget. Kan Ha. benda baru. Tapi lah Kil, tapi. Hmm. Kalau nak kata pasal benda yang main gadget ni, aku teringat satu cerita tau. Cerita ni daripada ayah aku sendiri. Okay. Bila kau sebut pasal gadget ni, baru aku teringat satu cerita. Okay, macam kau tahu, ayah aku ni, dia dulu dia kerja dengan syarikat telekomunikasi kan. Okay, dia kerja dengan Celcom, Digi, Maxis apa semua lah. Tapi more on the operation side. Bukan side yang customer service apa. Dia more kepada field work. Okay, service antena lah apa semua. Kalau ada rosak, main failure, dia akan pergi tukar apa semua. So, cerita ni dia jadi back masa aku kecil-kecil dulu. Okay, masa aku kecil-kecil dulu. So, benda ni baru lagi ayah aku cerita, aku ingat. Okay, so ada satu hari tu, diorang pergi buat alignment tau. Masa tu line telefon ni baru ada. Line telefon ni nak kata baru ada pun tak adalah, baru lama lah juga. Okay, tapi masa tu dah ada landline lah, kita boleh pakai mobile phone. Kalau korang ingat dulu mobile phone yang lama-lama tu, yang besar gedabak tu kan, yang butang bila kita tekan tu dia punya screen tu keluar nombor warna merah. Okay. So ayah aku ni kerja dia panjat tower tau dulu. Dia akan panjat tower tu tinggi-tinggi tu sampai atas tu, dia akan alignment tu macam piring lah yang korang tengok tepi jalan kalau ada tower ada banyak tu. So dia kena alignment benda tu untuk tembak kepada satu lagi tower dekat end side. Okay. Maknanya collector side, end side. Collector side, end side. Okay. So ayah aku ni cubalah. Maknanya masa tu dah pagi. Dalam pukul 5 pagi 5 pagi macam tu lah. So memang dia orang semua dah penat. Memang dia orang semua dah tak mampu nak buat kerja lah. Sebab masa tu mostly kerja-kerja manually. Bukan macam sekarang remote. Okay. Macam sekarang ni remote. Kau boleh control daripada bawah je, benda tu boleh bergerak. Okay. Dia akan control dekat dia orang punya switching. So masa tu manual. So nak tak nak, kalau kata benda tu lari sikit, memang kena naik atas, kena betulkan balik. Kena longgarkan dia punya nut, screw apa semua. Dia akan longgarkan and then dia akan tembak, try, lepas tu call. Macam mana dapat tak, okey tak, macam tu. Kan? So ayah aku naik atas, cuba cari line tu. Dia kata dah tembak betul dah. 45 degrees, dia adalah kiraan dia 45 degrees. Apa to the west ke apa semua kan. Aku tak tahulah benda tu. Okay. So dia dah kata, ayah aku cakap dia dah tembak betul. Tapi masih lagi tak dapat detect line telefon. Tak dapat detect line telefon pula. Tak dapat gelombang. Signal tu tak dapat. So
bila dah 5 lebih, diorang semua dah letih, hati mula marah. Kan? Hati mula marah kan. Apa kejadahnya ni semua kan. Dah pukul berapa ni aku kat atas ni dah berjam-jam dah tak dapat lagi signal. So kena pula masa tu tiba-tiba orang azan subuh. Dan bila dia azan subuh je Akil, satu benda yang menyeramkan telah berlaku. Okay. Masa azan subuh tu, ayah aku masih ada kat atas tu, dia tengah alignment. Ayah aku nampak seperti ada satu lembaga yang berkepak. Okay. Dia berkepak, dia tiba-tiba dia lepaskan apa piring tu, and then dia terus terbang ke belakang, and then dia terus hilang dalam kepekatan malam. Kau kepekatan malam bahasa baku. So bila jadi macam tu, ayah aku cakap, "Oi, apa benda yang aku nampak ni kan?" Sebab yelah, member dah ngantuk, tapi nak kata ngantuk pun kalau dia seorang yang nampak tu, kita boleh kata mungkin halusinasi. Tapi masalahnya member dia daripada bawah pun nampak. Yang dekat atas tu dengan dia pun nampak. So member tu guna walkie-talkie bagi tahu, turun. Ayah cakap nanti kejap, dia nak try alignment sekali lagi, last dia cakap. Ayah aku try alignment balik ikut kiraan 45 degrees apa semua tu, terus dapat signal. Itu gadget terus dapat signal. Itu gadget tu. Dish tu boleh kira katakan sebagai gadget dalam telekomunikasi adalah gadget yang paling besar lah. So macam wow, aku pun bila dengar wow, kan, serius lah kan? So benda ni memang aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi kemungkinan besar mungkin dia tempat dia duduk kat situ. Betul. Mungkin tempat dia duduk ataupun tempat persinggahan. Sebab tak ada orang. Siapa je yang nak panjat tower tu malam-malam sampai pukul 4-5 pagi kalau tak ada rosak? Betul tak? Betul. So itulah macam aku cakap tadi lah kan. Memang kalau macam aku cakap pasal gadget tadi, aku rasa benda ni mungkin dah ada daripada dulu. Cumanya macam aku cakap tadi, dia tak diberi perhatian. Kan? Betul tak? Mungkin sebab masa tu kita kurang Facebook, kita tak ada TikTok, kita tak ada Facebook, kita tak ada Twitter, kita tak ada Instagram. So mungkin tu benda tu tak diberi perhatian dan tak diviralkan secara menyeluruh. So macam aku cakap tadi, aku nak dengar Akil pasal yang kes dekat luar negara tu. Tadi aku dah cerita. Oh, yang tu lah. Oh, itu je. Yang tu je. Tak ada lain. Tak ada. Tapi yang pasal Alexa tu aku rasa banyak cerita kan. Banyak cerita tu. So kalau viewers nak jalankan kajian tu sendiri, kita boleh sarankan, tapi jangan terus jump into conclusion. Kan? Sebab proof kita tak ada proof. Tak ada kan? proof. Kita tak ada proof. Mungkin kemungkinan besar Alexa tu malfunction ke, kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu. Itu kalau on the logic side lah, kemungkinan besar Alexa tu malfunction. Tapi kalau kita tengok on the other side, the mystic side, kemungkinan besar ada something yang bersembang dengan Alexa. Nasib baiklah rumah aku tak ada Alexa. Kalau tidak memang aku pukul Alexa tu. Mengarut. Kan kau bayang tengah tidur, tengah sedap-sedap tidur, kau dengar Alexa tu tengah bersembang. Weh. Aku campak tu Alexa tu keluar. Serius aku campak keluar. Kan kau pergi duduk luar, aku cakap masuk dalam rumah. Tak sanggup. Tapi aku pun tak faham lah kenapa dia orang masih lagi menggunakan Alexa tu bila dia orang dah dapat tahu benda-benda macam tu. Mungkin itulah. Manusia ni dia ada curiosity. Kan? Dia ada curiosity. Dia ada perasaan ingin tahu apa yang bersembang dengan Alexa ni. Kan? Tapi kalau kata orang putih, mungkin dia cakap benda tu alien lah. Telepati. Apa ni? Dia punya FBI. Kan? Kita tak tahu benda tu kan. Wallahualam. Kan? So, ada lagi benda-benda lain yang kau boleh share ke? Yang daripada apa yang kau punya findings lah. Helmi ke?
Ilmi tak ada Ilmi. Ha. Ilmi diam dia Ilmi tadi. Ilmi banyak diam dah. Aku tarik hidung lagi tahu lah. Ha? This is Ah. benda ni jadi dekat aku. Oh, Ha. benda ni berlaku kat kau? Dan tak Mimi, sebelum kau teruskan, apa kata kau dekatkan sikit mic kau kat mulut tu, aku tak dengar kau cakap apa. Aku rasa dia punya mic memang dekat dengan mulut dia. Dengar macam dia tengah kemam mic tu. Oh, Yeah. Kau tengah kemam mic tu Kau jangan makan pula mic tu. Jangan kau kunyah pula mic tu. Habis yang ni bukan macamnya dalam TikTok tu punya cerita. Macam mana tu? Yang ni jadi masa aku dekat kampus. Kampus mana? Kampus MSU. Oh, okay. Ya. Tahun bila dan bila berlaku? Masa ni tak silap aku sebelum aku intern. Like last sem sebelum aku intern. Oh. So, maksudnya cerita ni baru lagi lah? Ya, barulah. Adalah baru sangat lah. 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas lah. Ya. Okay. Sebab masa ni yang berlaku ni masa aku dengan member aku yang housemate lama aku tu. Housemate lama aku tapi dia dah habis dah degree tu masa tu. Lepas tu dia buat masa. Tapi dia datang kejap kat kampus. Dia masa tu ada macam like MSU punya open fair. Open day ke apa macam tu. And then ada kawan dia dengan bini kawan dia tu, dia pun macam jual buku tau. Jual buku pasal rumah tangga punya buku lah. Hal-hal rumah tangga. And then aku lalu kat situ, on the way nak pergi kelas tu. Pergi kelas tu aku pergi bank, aku tak ingat. Dia tolong member dia jual buku dia tu. Dia dekat kaunter tu. Dia tolong dia lah macam tolong promote rumah. Aku nampak dia, aku tegur lah. Tu sembang-sembang jawab dengan dia dengan kawan dia dengan dia tu. Depa pun macam nak ajak aku belilah buku depa tu, tapi aku masa tu tengah ada RM10 je kot. Okay. So aku tak beli. Okay. Aku tak beli, tapi dia pun suruh aku promote depa punya buku tu. So aku cakap ambil gambar. Aku ambil gambar apa lelaki kawan kepada kawan aku tu dengan bini dia. Aku ambil gambar depa dua tau. Dengan buku depa tu dia pegang buku tu lah. Aku ambil gambar tu. Dan masa aku check dekat punya preview lepas ambil gambar tu kan. Ada tau gambar tu. Gambar tu ada. Dia kira memang ada dalam galeri aku. Habis bila aku lepas aku belah pada situ. Aku pergi ambil di bank. Ambil duit rumah, aku pergi kelas. Aku nak post lah gambar tu kat story. Gambar tu tak ada. Tak ada. Aku check dekat folder delete pun tak ada. Alamak. So aku macam fuck dah apa jadi pun dah gambar tu. Terdelete agaknya. Dia tak delete. Sebab dalam folder delete pun tak ada. Aku check dalam folder delete kan. Kalau kita galeri kita sama ada gambar-gambar kita delete, dia akan masuk dalam folder delete tu kan. Betul. And then baru kita permanently delete and then baru dia hilang delete. Even though kita permanently delete, dalam tu ada lagi. Cuma kita kena masuk dalam developer punya option baru boleh cari. Dia punya thumbnail tu. But this one memang tak ada. Memang hilang terus. Hilang terus. And then after that aku pun macam aku tak ambil macam lah tak serius sangat tau. Aku macam okay je. Maybe aku tak tangkap betul. And then bila aku jumpa kawan aku balik, aku bertanya dia pasal benda tu. Dia macam tak mau jawab aku tau. Dia macam tak mau jawab. Dia tak mau jawab aku. Tak mau jawab soalan aku tu. Dia macam tepihkan soalan tu. Tak faham. Aku tanya dia. Aku sebenarnya tak faham. Macam mana? Bila aku tanya balik kawan aku pasal gambar tu, aku tak gambar tu kan. Sebab dia ada sekali dengan aku. Masa aku tekan gambar tu, dia nampak aku tekan gambar tu. And then dia kata apa? Dia kata apa?
dia macam dia mula-mula macam dia tak mau jawab tu. Macam apa tu yang dia kata maybe phone aku kot rosak ke apa kan. So aku macam okay. Macam tu lah. Kawan aku yang housemate aku ni, dia memang selalu berubat orang tau. Masa kami dalam rumah aku dulu, kalau ada macam apa situasi berlaku kat kami punya menara tu, dia perlu panggil dia lah untuk tolong. Jadi kau nak cuba cakap yang benda tu menghalang kau ambil gambar ke, atau benda tu memang hilangkan gambar kau? Tak tahu sama ada dia hilang kata ataupun phone aku yang problem. Aku tak tahu benda tu. Tapi kalau nak kata phone problem, kalau kau delete gambar tu, dalam folder delete tu masih ada gambar tu. Biarlah. So kau boleh pilih untuk restore balik ataupun tidak. Masalahnya So aku tak delete. Lepas aku ambil gambar tu, aku tengok preview. Ada sekarang aku terus keluar app kamera. Keluar app kamera tu. So bila aku check balik yang tak ada. So meaning adalah tu. Okay. Phone kot. Dia nak bergurau dengan kau tu aku rasa. Itulah sebab dia tengok kau handsome sangat kot. Aduh, tak ada. Kan? Handsome lah Abang Amy ni. I nak goda dia lah. Tapi sebelum tu I nak usik dia dulu. Nak tengok dia takut tak takut. Gitu. Kau ingat Zuckerverse? Tak. Possibility ada. Kan? The possibility tu ada. Sebab ada je benda-benda makhluk gaib ni yang cuba berkomunikasi dengan manusia dan cuba berhubungan dengan manusia. Tapi kalau kita ambil daripada segi hukum, kita tak boleh nak ada hubungan dengan makhluk-makhluk gaib ni sebab kita tak sekufu. Apa dia? Haram. Haram. Kita tak sekufu kan. Sebab yalah, dia duduk alam lain, alam yang kita tak nampak. Kita duduk alam nyata. So kat mana yang sekufu ni kat situ? Even tu kalau dia kalau kata dia lawa macam Fatin Afifah sekalipun, kalau still tak sekufu, tak boleh kan? Siapa? Fatin Afifah. Apa Fatin Afifah? Tak tahu, tak kenal. Fatin Afifah tu lawa kot, artis Malaysia. Ya, tapi tak kenal. Tak kenal tu. Serius tak kenal? Serius tak kenal. Serius tak kenal. Aku die hard fan Fatin Afifah. Bodoh, pengakuan berani memang kena kecam kat kiri. Kau kena kecam. Aku memang tak kenal artis Melayu. Gila, pengakuan berani mati. Ya, before that yang owner Duck pun aku tak tahu siapa. Until dia punya isu tu jadi Donald Duck. Bukan Donald Duck. Owner yang barang-barang Duck tu. Donald Duck. Tudung Duck. Aku tak tahu siapa dia. Aku pun tak kenal siapa dia. Tapi kau cakap ni baru aku tahu. Bila ada isu viral kat Twitter tu, aku tahu siapa. Mostly influencer yang tak kenal. Siapa lah? Amira Rusli. Siapa tu? Amira Rusli Zakil. Mampus. Siapa lelaki dia? Aku rasa kita dah jauh ni. Itulah dah jauh sangat. Tapi tak apalah, itu selingan. Itu kita panggil selingan. Okay, so kita balik pada topik kita yang asal. Berbalik pada topik kita. Balik pada topik kita yang asal. Okay, so kalau kata serius sangat pun tak boleh juga kan. Kena santai-santai baru seronok. So berbalik pada kita. Kan. Sebab ini more kepada discussion, more kepada kita mencari tahu, mencari gali kan, apakah benda ni sebenarnya. Tapi
macam kau cakap tadi lah, menggali. kes ni tak menyeluruh. Kan? So bila kes ni tak menyeluruh, kita tak ada bukti yang kukuh. Tak ada. Kita tak ada proof yang betul ke makhluk gaib tu yang ambil gambar. Betul ke Alexa tu tengah bersembang dengan sesuatu yang entiti yang kita tak nampak. Kan? Macam tadi Helmi pula, betul ke makhluk tu yang delete gambar Helmi ataupun dia saja-saja sorok gambar Helmi ke mana-mana pun kita tak tahu kan. Itu kalau kita fikir daripada segi logik akal. Itu kalau kita fikir daripada logiknya cerita tu. Tapi kalau kita fikir balik daripada segi satu side lagi, iaitu side yang orang kata yang kita masuk ke sikit ke alam mistik, benda-benda tu possible. Kan? Benda-benda tu possible. Tak mustahil diorang pun tahu guna benda-benda macam ni. Kita tak boleh cakap benda tu. Betul. Sebab macam yang tadi aku cakap, kat Malaysia mungkin OM. Kan? Mungkin OM. Mungkin kadar teori. Tapi kalau kata OM, perempuan tu pun aku rasa dah malu dah. Sebab takkanlah OM tu nak biarkan aja perempuan tu tengok pakai pyjamas macam tu kan. Dia cakap dia Malaysia dia pakai pyjamas kan. Ya. Takkanlah orang tu nak tengok dia je. Tapi still dia selamat. Kan? Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa jadi kat dia. Kan? Teori aku kemungkinan besar orang minyak. Kemungkinan. Tapi my other side pula cakap kemungkinan besar ada orang yang sekadar mau mencuba ilmu dia. Ilmu gaib ke, kita tak tahu. Wallahualam. Sebab dalam dunia sekarang ni makin maju sesuatu kaum ataupun manusia tu, makin kuatlah permainan alam gaib ni. Betul. Itu dia kan. Macam mana pula pada kau, Akil? Apa yang si Akil ni, kita tanya Helmi lah. Pada Helmi kan, pada kau lah Helmi. Apa kau punya pendapat pasal benda ni? Apa kau punya konklusi, kau punya teori? Ni? Boleh ikut logik. Aku rasa mungkin like sama ada phone dia malfunction ke ataupun dia punya kamera ke macam. Mungkin dia tengah tidur tu macam dia terbuka dia punya kamera ke apa kan. Macam time dia tidur tu dia gerak kan. Tapi Mi, maaf nak macam lah. Tapi dia ada mention dia punya phone tu memang jauh. So, dekat penjuru dia kata dia letak. Tu yang satu lagi, yang first tu bukan dia tak tepi dia ke? Oh ya? Yeah. Sebab dia kata dia selalu tidur sampai tengok video. Ya. So boleh jadi juga sebab dia kena tangan dia ke apa kan. Tapi bila dia cakap tu ambil gambar tu memang betul-betul memang daripada kepala dia sampai ke kaki dia punya gambar tu. Takkan kita tekan. Betul juga lah. Sebab cara dia cakap tu kan dia macam kau tu diri depan tu tangkap gambar. Macam betul-betul kat depan dia je. Sama ada tu ataupun sama ada dia buat apa konten tu untuk cloud. Tak pasti nak cakap macam tu. Ni sebab bila kalau kita nak cakap sebab cloud pun ramai juga yang buat pengakuan yang diorang ada. Sebab dia buat konten tu and then yang mana yang betul-betul jadi mereka macam come out dari itu and then mereka pun start cerita di follow. Because of that. Jadi pendapat kau dengan yang lain-lain tu yang alami benda yang betul macam mana? Mungkin ada benda tu berjadi ataupun mungkin I don't know, kita pun tak boleh nak buktikan benda tu betul-betul kan. So mungkin just coincidence ke apa ke. Because sebenarnya tak sure. Jadi kan? kau cuba nak sampaikan sekarang yang diorang ni buat tu semata-mata untuk cloud. Betul?
I mean benda tu TikTok kan. I know. I mean even if kalau dia tak buat untuk club pun, let's say dia kata benda tu jadi betul-betul, mungkin boleh juga jadi. Aku cakap apa yang aku cakap tu, dia punya kemungkinan tu banyak lah. Possibility dia banyak jadi untuk benda tu. Mungkin apa takun ke ataupun dia kerja benda tu jadi. And then depends on the story yang dia bagi tahu tu. Because story yang jadi kat depan. Mungkin. Aku setuju juga. And then Aku mungkin juga setuju juga. ada juga yang macam bandwagon tau. Dia nampak benda tu viral and then dia pun macam nak hop on that wagon and then nak popularity ke apa. So dia pun macam create. Meaning nak menumpang lah. More like that. Something like that. Menumpang. Sebab dia tengok isu tu tengah viral. So maybe yang dia jadi betul-betul tu maybe 2-3 orang macam tu ke. And then the rest tu maybe yang macam nak tumpang sekali popularity ke apa kan. Ya, maybe. Mungkin. Mungkin boleh jadi. Okay lah, mungkin. Mungkin. Kemungkinan besar tu ada. Kan? Aku setuju juga. Tambah pula dengan zaman lah yang memang everything they want is popularity. Betul lah tu. They will do stupid shit for popularity. They will do anything. I am totally agree with you, bro. I am totally 100%. Not 100%, 150%. Ini example ni dari kalau ikut belah barat kan, witchcraft. Witchcraft atau witch TikTok. Mereka buat benda tu jadi trend. Baik, kalau benda tu jadi betul-betul sakit dia apa? Dia pun buat macam dia tu is a real witch or wizard lah apalah kan. Buat macam create spell and then most of the time benda tu mungkin ya mungkin tak. Yalah, betul lah tu. They just just putting on some makeup, sexy clothing and then buat macam tengah jumpy just for FYP. Correct. Sebab lah kita tak ada concrete evidence tu, tak ada untuk nak buka benda tu. Aku setuju juga apa yang Amy cakap tu. Aku agak bersetuju lah. Sebab kalau kita nak relatekan dengan zaman sekarang ni, kebanyakannya hanya mencari popularity and they will do stupid things. Kan? Stupid things untuk dapatkan perhatian. Pun boleh jadi. Aku mengaku yang benda tu itu orang cakap benda tu macam benda yang tengah berlaku zaman sekarang. Kan? So bila kau dapat popularity, so certain apps dia akan bayar kau sebab kau gunakan apa popularity and then kau telah membodohkan diri kau kan. So benda tu boleh jadi juga. Tak mestinya membodohkan diri tak. Macam dia spread information palsu ke apa ke. Betul juga. And then, from this point of this talk ni, maybe that happen to jadi atau maybe tak. Sebab kita tak ada solid proof. And then yang lain-lain benda tu boleh jadi and boleh tak juga. Sebab kita tak ada solid proof. Kita still tak ada solid proof. Kan? Yang kita ada pun cuma story and back story. Macam tadi Akil cakap pasal Alexa. Macam kau tadi cerita pasal telefon kau ada tangkap gambar tapi gambar tu tak ada dalam phone. Cari dalam deleted file pun tak ada. So kita tak ada solid proof pasal benda yang jadi tu. Aku setuju even juga apa yang kau cakap. Even gambar-gambar yang tunjuk tu pun kemungkinan benda tu boleh. Ya, mungkin. Kan, mungkin. So, kalau kita tak ada like apa hard evidence or bukti yang sahih betul-betul kita boleh just speculate. Boleh observe dia benda tu. Ya.
I agree. I am agree. I agree with you. So macam mana pula dengan kau, okay? Macam mana? Maksudnya? Apa pendapat kau? Aku bukan nak cakap aku tak percaya dekat diorang lah, tapi sebab nak cakap macam ni, benda ni kita tahu benda ni wujud kan, and then kita nak cakap untuk orang budak tu buat semata-mata untuk cloud. Aku cuba menyangkal lah yang dia cuba gunakan benda ni untuk cloud. Aku tak rasa ini adalah taktik dia untuk dapatkan followers. Maksud kau? Maybe. It could be. Boleh jadi dia macam kau cakap lah, dia guna platform TikTok ni sebagai platform untuk dia jadi terkenal, dan dia gunakan cerita ni. But based on dia punya story, it's more about mungkin benda ni adalah betul. Apa kau cakap benda ni betul? Tu kita nak tahu tu. Based on dia orang punya, dia hantar bukti-bukti ni pun impossible lah benda ni dia nak dijadikan sebagai cloud. Okay. So dia maksudnya sekarang ni dia ada evidence. Dia tak lah impossible. The possibility pun ada juga. Tapi kau kena tahu satu benda juga, Kel. We can create the evidence. Kita boleh wujudkan. Kita boleh wujudkan evidence tu. Ya tahu. Tapi based on apa yang budak-budak ni hantar lah. And then dia pun ada hantar daripada Miracle UK punya ayat ni, dia kata the blurry snap taken from the foot of Debra Dimitriou bed. Maksudnya benda ni dah berlaku dekat Western lah. Tahun 2018. Dia cakap mom's horror after finding photo on her phone of her sleep in bed taken when she was home alone. Debra Dimitriou claims her phone was under her pillow when she fell asleep and it was still there when she woke up. Benda tu dekat bantal dia, dekat bawah bantal dia, tapi gambar yang menunjukkan dia tengah tidur malam tu ada dekat dalam galeri dia. And then ada lagi dekat Reddit orang pernah ngadu, someone or something is taking picture with my phone in my sleep. They are always took around the same time. I went into the details to find they all were taken around 9:30. Sadly, I don't. And then itulah cerita dekat Reddit lah. Nak cakap panjang banyak juga lah. So nak cakap hanya sebab dia je pun tak boleh nak cakap sangat. Okay. Sebab it could be a stalker, man. It could be. How could be stalker? Takkan around the world stalker buat macam tu. You can manusia kan? I mean, if I'm not saying that the issue with that thing is not real. Maybe some of it are, some of it maybe not. Maybe benda yang macam kat US tu, maybe one of them, a few of them are, but a few of them maybe just your normal case of stalker ke
apa stalker apa again ada satu cerita yang apa that guy in Japan tu yang he always keep finding things dalam rumah dia yang serta barang rumah dia tu hilang, and then pasang kamera, and then dia jumpa ada orang duduk dalam rumah dia tu. Kau nak cakap macam cerita Parasite, cerita Korea tu ke macam mana? No, it's not. Ni benda tu benda betul. True story. Ada dia duduk dalam rumah tu. And then dia duduk bila dia pergi kerja, dia keluar apa, dia selalu balik rumah dia tu macam diusik. And then dia pun macam heran dah. And then dia pasang kamera tau untuk nak check. Bila dia tengok balik kamera tu, dia tengok ada orang duduk, ada seorang perempuan duduk dalam dia punya attic kot. Bila dia keluar perempuan tu akan keluar dari attic tu, and then dia akan jalan-jalan rumah tu, homeless people. Macam perempuan tu homeless, tapi dia masuk dalam duduk attic. Tapi takkan homeless? Tak semestinya homeless. So kata benda tu kalau benda tu betul lah. Kalau benda tu macam boleh juga kata benda tu some of the stories tu is just exaggeration dia. Sebab kita manusia bila when we experience that kind of thing, kita kan tend to exaggerate thing kan. Like benda tu without logic or reason, kita akan nampak benda tu like we tend to mystical things. Or if we look, bila kita tengok balik dengan benda tu ada dia punya logic dia atau something like that. Habis aku tak deny juga benda tu boleh jadi mistake. Dia boleh jadi benda antara tu lah, benda tu pun boleh jadi. Tapi kalau sekiranya lah benda tu jadi macam yang kau cakap sekarang, it will be damn creepy bro. Serious. You imagine kau sorang-sorang kat rumah, tapi kau sebenarnya bukan sorang-sorang kat rumah. There's someone else yang ada dalam rumah tu, yang duduk mungkin dekat atas loteng kan. Mungkin dia duduk kat luar, tapi dia boleh cari jalan masuk ke dalam, so kita tak tahu. Kan. So benda tu pun mungkin boleh jadi. Tapi kalau sekiranya benda tu betul, it's just like you should move to another house lah, gua rasa. Kan, kau kena pindah tempat lain lah. Jangan bagi tahu kat mana kau duduk. Serious. Either way, whether it's benda mystical ke tak ke, still creepy tu. Still creepy. Kan, both ways lah. Both ways tu memang creepy. Sebab one way or another. One way or another. Benda tu still creepy. Dia sekarang ni creepy ni bukan bermaksud benda tu mistik je, tapi imagine engkau tahu sekarang ni, macam contoh, aku bagi kau satu contoh. Engkau duduk dekat satu apartment, engkau beli apartment tu, engkau sorang-sorang duduk dekat apartment tu. Tapi setiap pagi bila engkau bangun, engkau beli makanan macam buah apple kau akan hilang sebiji dua. Kan? Makanan kau dalam peti ais tu ada orang usik. So kau tak terfikir ke sebenarnya siapa yang makan? Kan? Siapa yang makan? Siapa yang usik? Siapa yang ada? Sebab aku sorang-sorang je kat rumah ni. So it's kind of creepy bila kau rasa kau duduk sorang-sorang dalam rumah tu. Instead of sorang-sorang, there is another person yang dekat dalam rumah tu, yang duduk dekat dalam rumah tu, sharing everything with you tanpa kau sedari. Wow. Seriously. Agak seram jugalah pada aku. Kan? Bukan main-main lah cerita ni kan. Bukan main-main lah. It's either way lah. It's mystical or not, or non-mythical. It's still creepy bro. Serious. Memang agak creepy. Kan? So kalau kita nak kupas lagi pun topik ni untuk lanjut lagi ni, kita pun kekurangan sumber. Kita kekurangan bukti yang kukuh pasal benda tu. Mythical or not? Tapi untuk for now lah kan. Pada
ni dari TikTok tu semua, Akil kau rasa kata benda tu jadi betul lah kan? Okay. Mungkin boleh lah. Mungkin. Everything is possible. Kan? Everything is possible. Kita tak boleh nak cakap benda tu tak betul. Kita tak boleh nak cakap benda tu tak betul. Macam aku agree on the both side. Aku agree dengan Akil punya pandangan dan aku juga agree dengan kau punya pandangan. Yang macam first tadi kau cakap tadi, hanya untuk cloud kan, untuk dapatkan viewers, untuk dapatkan followers. Pun boleh jadi benda tu sebab dunia sekarang ni dia hidup macam tu. Dalam dunia ni kalau kau nak populariti kau kena buat benda-benda macam tu. Tapi aku tak juga nafikan yang Akil cakap benda tu betul. Sebab there is several cases walaupun evidence tu tak cukup, bukti tu tak kukuh, tapi evidence still evidence kan. Bukti tu tak bukti dan kita kena conclude yang benda tu pun mungkin boleh jadi. So macam lepas tu satu lagi macam yang kau cakap tadi, rumah kan, macam kau cakap tadi macam satu kes dekat Jepun. Barang dia hilang apa semua. Rupanya dia duduk dengan seorang perempuan yang homeless. So everything is possible right now. So cumanya kita tak cukup bukti untuk kita relatekan dengan satu-satu keadaan. Kan? Kita mungkin boleh cakap yang dia cuba cari followers. Kita juga mungkin boleh cakap yang benda tu betul-betul terjadi. Kan? Ataupun dua-dua sekali. Ataupun dua-dua sekali. Kan? Benda tu jadi dan dalam pada masa yang sama dia cuba untuk cari followers. Who knows? Kita tak tahu. Sebab kita tak ada di tempat kejadian. Kita tak tahu dia tu, kita tahu what she like or whether kita tak tahu benda. Yeah. Sebab sekarang kita just observe lah benda tu kan. Kita dengar dia kan. Betul. Aku setuju. Dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan yang tertekan, semua orang perlukan attention. Kan? Semua orang. Not just kita, semua orang. Dia pun perlukan attention. So maybe she just looking for an attention. Dan maybe benda tu pun betul-betul terjadi. So macam yang kes tu lah, macam yang kes dekat Indonesia tu kan, yang pasal hantu lampau. Pernah dah tengok video tu? Tak tengok. Cuba apa kisahnya? Yang dekat Indonesia tu yang pasal keranda terbang tu. Yang dia duduk dalam hutan tu, dia ambil video tu kan. Aku tak ikut sangat cerita tu sebenarnya sebab pada aku bila cerita tu datang daripada sana kan, out of 100% hanya 20% je yang betul. Faham tak maksud aku? Aku tak kata dia orang menipu. Okay, aku tak kata dia orang buat benda tu belah sana tu menipu, tak kan. Mungkin benda tu boleh jadi betul kan, tapi kalau tengok daripada sinematografi dia, sinematografi nampak macam benda tu sengaja dibuat-buat. So dia ambil gambar benda tu terbang kejap kat sana, kejap kat sini kan. Tapi kalau kita nak relate balik dengan benda yang jadi dekat Malaysia ni, keranda terbang tu memang ada. Kan, keranda terbang, cerita pasal keranda terbang ni merata-rata ada. Orang kata setiap kampung akan ada cerita pasal keranda terbang. Ada cerita pasal keranda tu berjalan sendiri. Ada cerita tu. Cumanya kita tak mengalami, kita tak ada bukti yang kukuh. Kita relatekan benda-benda macam tu dengan keadaan yang sekarang. So itulah pendapat aku. Itulah apa yang aku fikir. Benda tu boleh jadi betul, benda tu boleh jadi tak betul, kan? Dan benda tu juga boleh jadi tengah-tengah. Jadi So ada apa lagi kita nak kongsi? Ada apa lagi perkongsian yang kita nak kongsi pada malam ini? Tu dia perkongsian. Perkongsian tu so far tak ada lagi lah, tapi ada satu soalan lah. Satu pertanyaan lah. Yang pertanyaan ni kau nak tinggalkan kepada pendengar? Tak. Lebih kepada korang dua lah. Okay, nak tanya lah kan.
Andai katalah kan, andai katalah benda yang berlaku ni betul. Agak-agak apa cara untuk atasi benda ni berlaku? Aku bagi Helmi jawab dulu. Aku bagi Helmi jawab dulu. Adakah sebab telefon dia ni tak ada apa? Adakah sebab phone dia ni tak ada Muslim Pro? Alamak. Alamak. Tak adalah. Okay. Apa pendapat korang untuk mengatasi lah benda ni? Andai katalah kalau benda ni betul berlaku. Helmi jawab dulu. I mean, sebab tu sebab tu lah kalau orang dulu-dulu cakap sebelum tidur ke apa kan, kau kena ambil wuduk dan baca ayat peninding lah apa semua tu kan. So benda tu dia akan menjauhi benda tu dari jadi kat kau. Even though kalau benda tu macam lalu sekalipun, bila kau ada benda tu, ada wuduk, ada ayat-ayat dinding, benda tu akan halang benda makhluk tu dari kacau hang. Sebab sebab aku dengar ni dari ustaz kot something like that. Dia cakap bila kau amalkan benda tu, dia jadi macam satu barrier tau. Antara kau. Dia jadi barrier antara dalam tempat kau tu dengan benda tu. And then kalau ada barrier tu, dia tak boleh nak kacau kau. Kalau kau amal betul lah. Betul. So kata Aku tu, suka. kalau kau nak elokkan benda tu sekalipun, kalau benda tu kau nak elokkan tu, kau balik kepada Quran dan hadis semua. Nasihat Nabi. Betul. Aku setuju. Aku setuju pendapat ini. Benda tu pun sendiri datang dari dia punya nasihat kan. Dia kata selalu berwuduk semua kan. Aku setuju dengan pendapat Helmi. Cumanya aku nak tambah sikit lah. Ni pendapat aku lah. Okay, macam Helmi cakap tadi, macam Akil punya soalan tadi, apa cara kita nak mengatasi. So aku nak tambah sikit je pendapat Helmi tadi tu, aku nak tambah sikit. Aku nak guna balik pendapat Helmi tadi. Macam Helmi cakap tadi, sebelum tidur tu pastikan kita dalam keadaan yang bersih. Kan? Kita dalam keadaan yang berwuduk, baik lelaki maupun perempuan. Kita baca surah-surah yang penting macam ayat kursi. Kita sendiri tahu apa itu kekuatan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tu kita tahu. Ayat kursi tu, yes, cara tidur. Kita tahu yang ayat-ayat kursi tu, ayat-ayat surah Al-Fatihah, ayat kursi, ada surah untuk tidur. Okay, yang kita baca sebelum tidur tu. So sebelum tidur tu kita mengucap 2 kalimah syahadah sebab kita takut kita pergi tak kembali. Okay, so benda-benda tu aku tak deny. Benda-benda tu betul. Apa yang Helmi cakap tu 100% betul. Sebab kita sebagai orang Islam, setiap apa yang kita buat, kita akan mulakan dengan bismillah. Betul tak Helmi? Kan? Kita akan mulakan dengan bismillah dan kita akan akhirkan dengan alhamdulillah. Kita akan akhirkan dengan ucapan yang sama, alhamdulillah dan bismillah. Dan di dua-dua ayat tu ada kalimah Allah. Ya. Cuma aku nak tambah yang dekat sini. Ini kita ambil perempuan lah, kita jangan ambil lelaki. Ambil perempuan dulu. Cara untuk mengatasi supaya tidak makhluk-makhluk gaib ni datang mengganggu, terutama sekali kepada perempuan lah. Kalau ada kita punya viewers ni seorang perempuan, di sini aku nasihatkan kat korang semualah yang bernama perempuan ni, cara pemakaian. Okay. Cara pemakaian. Adab ketika tidur. Okay. Memang betul dalam rumah tu kita seorang. Tukar hatilah aku nak pakai apa. And lantaklah kalau aku tak nak pakai apa-apa sekalipun. Tapi kena ingat, kita tak nampak dia tapi dia nampak kita. Okay. Makhluk itu juga berjantina, bernafsu.
Okay, makhluk itu juga berjantina dan juga bernafsu. Jadi bila sekiranya kita pakai tidur tu agak keterlaluan, so itu tak mustahil benda-benda macam tu akan dekat dengan kita. Sama juga dengan lelaki, kan? Bila kita tidur hanya sekadar memakai boxer, itu pun bahaya juga sebab boleh katakan itu adalah separuh bugil, kan? So benda-benda macam tu akan suka pada kita yang memakai pakaian agak kurang sopan. Sebab masa tidur kita tahu apa, kita tak tahu apa, sebab roh kita terpisah daripada jasad untuk sementara, kan? Roh kita keluar sekejap, menerawang pergi ke mana-mana pun kita tak tahu, kan? So kita tak tahu apa yang jadi pada tubuh badan kita. So dalam pada masa tu macam-macam boleh jadi, kita tak tahu. So mungkin aku tak kata benda ni betul, tapi kemungkinan apa yang jadi dekat dalam cerita TikTok tu, dekat user TikTok tu, mungkin pakaian dia agak keterlaluan, kita tak tahu, kan? Sebab dia mention kat situ aku pakai pejamas tu dengan seluar pendek, mungkin. Okay, so benda tu tengok kaki dia, benda tu fetish mungkin kat kaki dia, so benda tu ambil gambar, kan? So possibility tu ada. Okay, kita tak tahu. Sebab kalau kalian ada yang pendengar kita ni macam tanya mana kau tahu dalil apa semua, kan, boleh cari sendiri kat Google, boleh cari sendiri dan ustaz dan tanya diorang untuk kesahihan dan kepastian. Macam itulah cerita dia. Betul tak? So itulah pada aku. Kalau Akil tanya tadi, aku harap jawapan aku tu dapatlah menjawab sedikit sebanyak persoalan Akil tu. Apa cara kita nak menghindar, apa cara kita nak apa orang cakap, kita nak cut benda ni daripada jadi, kan? Boleh kan macam tu? Okay. Boleh. Alhamdulillah. Jadi ada apa-apa lagi ke yang kita nak kongsikan? Setakat ni tak ada. Sebab Mungkin untuk episod lain lah. Mungkin betul untuk episod lain kita akan pastikan ada. Sebab setakat ni episod kita yang kali ni, yang comeback, mungkin episod ni terlalu narrow untuk kita bincangkan. Okay, sebab kita tak banyak bukti yang kukuh. Dia terlalu banyak cabang. Yes, terlalu banyak cabang. Bila terlalu banyak cabang, terlalu banyak pendapat, banyak evidence, dan bila kita balik pada bukti-bukti tu, evidence tu banyak yang tak kukuh. Jadi kita tak tahu sama ada tu benda tu betul ataupun tidak. Cuma episod kali ni dia more kepada perkongsian pendapat. Perbincangan antara kita tiga ni lah. Jadi apa-apa pun nak cakap lah dekat pendengar, kan. Nak dengar kita orang cakap ni boleh. Tapi nak cakap percaya 100% pun tak boleh nak cakap lebih lah. Sebab pendapat saya lain, pendapat Amy lain, pendapat Michi lain. Kita orang berbeza-beza pendapat. Tapi itulah Tapi itulah orang cakap, itulah gunanya kita berbincang, kan. Kita bertukar-tukar pendapat. So kemungkinan besar pada episod akan datang kita akan cuba untuk kupaskan lagi topik-topik yang menarik. InsyaAllah. Kalau ada keizinan, ada masa lapang, dan kita akan bawakan topik-topik yang menarik lagi lah, seperti episod-episod yang sebelum ni. InsyaAllah mungkin kita akan ada lagi episod. Sekarang ni kami tak jamin lah akan ada lagi episod akan datang, tapi just nak cakap mungkin akan ada lagi. InsyaAllah kita tengok macam mana lah, kan. Betul. Mungkin kita akan lama lagi macam tadi, kita pun tak tahu. Mungkin. Cumanya nak cakap daripada pihak Sembang Seram Akhirul TV, kami memohon maaf sebab terlalu lama mendiamkan diri. Kemungkinan besar ada yang tertanya-tanya, kan, kenapa sunyi FB page sama dengan YouTube channel, kenapa sunyi sangat, kan. So macam saya cakap tadi pada di awal permulaan perbincangan kita tadi, masing-masing ada tuntutan dunia yang harus dipenuhi. So
sekali lagi saya mohon maaf lah daripada pihak Sembang Seram Ronin TV, insyaAllah. Dan kita akan cuba perbaiki yang mana yang kurang. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Betul. Okay. So ada apa lagi nak tambah ni? Ada. Ada nak promo ke apa? Promo Tak ada promo. Tak ada promo. Dia takut gambar. Okay. Sebelum ni saya nak promote lah sikit kan Instagram. Cuba follow Poet of the Dead. Ini adalah page yang dicipta dan dibuat oleh Amy sendiri lah. Howard kalau siapa yang nak baca Poet of the Dead. Howard. Poet P-O-E-T. Apa dia? Macam mana Jan? Poet of the Dead. Poet. Okay, Poet of the Dead. Poet of the Dead. Wow. Itu IG Hilmi lah. Dia buat, kalau siapa yang berminat dengan poem-poem ke poet-poet ni, gambar pen inilah ni. dia. Gambar pen. Gambar pen. Aku sebab ada gambar perempuan ni, aku takut salah follow je. Dan satu lagi nak cakap Aksara Tanpa Ruang. Ya ke? Aksara Tanpa Ruang, ya. Aksara Tanpa Ruang. Okey, Aksara Tanpa Ruang ni pula adalah Michi punya page sendiri. Dia buat semua ni adalah hasil nukilan dia sendirilah. Tapi tak banyak lagi pun dalam tu sebab dah lama tak menulis kan. So mungkin insyaAllah aku akan cuba menulis lagi, tapi tengoklah dulu. InsyaAllah. Itu IG ke? Kalau siapa yang nak follow IG. Ada lagi platform lain ke yang nak dipromote? Tak ada? Rasanya tak ada. Setakat ni tu je platform yang saya gunakan. Kalau nak kata TikTok pun, TikTok aku pun kurang. Sebab aku banyak follow orang je untuk tengok dapat inspiration daripada penulis-penulis yang lain kan. So belum bersedia lagi nak full burst orang cakap menulis. So insyaAllah lah, bagi clear dulu semua, aku dah settlekan banyak benda, insyaAllah aku akan start menulis balik lah. InsyaAllah. Ini ada platform lain ke yang nak bincang, nak dikongsikan ke? Tak ada. Tak ada so far. Memang IG lah. IG je lah. Takat ni lah. And then kalau rasa macam nak follow kat TikTok, follow Just Aquil 1415 lah. Yes. So far follower dekat TikTok aku ada 1607 followers. Wow. Tak percaya, tengok sendiri. Famous tau. Gila lah. FYP punya budak ni. Bahaya ni. Okay. And then of course korang kena follow account YouTube ni lah. InsyaAllah. Ronin TV. Highly suggest lah. Kan? Maybe kenapa sampai macam tu sekali? Okay, aku nak cakap sikit. So maybe podcast ni tak macam channel-channel yang lain ya. Podcast kita ni tak macam channel-channel yang lain. Mungkin para pendengar dengar asal lama sangat. Asal sejam lebih, asal dekat 2 jam. Kan? Mungkin followers tertanya-tanya kenapa macam tu. So itulah bezanya podcast dengan short video. Okay, so podcast ni kami tak pendek. Memang video kami panjang sebab benda ni macam kita bersembang. Okay, so dalam bersembang tu ada sedikit sedikit informasi, sedikit ilmu. So ada manfaatnya kat situ lah. So bukan nak cakap YouTube channel ataupun YouTuber lain tu tak bagus. Dia orang lagi bagus sebab dia orang pioneer. Dia orang dulu yang buat tu kan, macam Pika Storyteller, Nina Story, Kopi Go kan. Dia orang semua kita tak boleh nak lawan sebab dia orang, aku sendiri pun tengok semua. Kan? Aku sendiri pun tengok semua channel-channel tu, semua aku layan. Okay? Macam Misteri Jam 12. So, kita tak boleh nak cakap apa. Kan? Cumanya kalau ada yang tertanya-tanya kenapa korang punya lama, kenapa macam tak macam diorang. Kan? Kenapa diorang punya sekejap 25 minit.
ataupun 10 minit, 9 minit, 15 minit. Kenapa korang tak buat macam tu? Kenapa Dia tak ada lagu background? dia terpulang pada keselesaan masing-masing. Ada setengah orang dia suka dengan yang panjang-panjang macam ni, ada setengah orang dia suka dengan yang pendek-pendek. Kan? So apa-apa pun pada yang dah subscribe Akira Ronin TV, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Minta tolong korang share lagi benda tu. Macam Akir cakap tadi, tolong kan. Tolong share dan subscribe. InsyaAllah kami di Akira Ronin TV ni, kami akan cuba buat yang terbaik untuk para pendengar. Okay, untuk para pendengar, pada para subscribers yang mana minat cerita seram. So insyaAllah kami akan cuba maintain untuk buat satu video satu minggu ataupun 2 minggu satu video ke. Wallahualam. Kita tak tahu. Kan? Sebab kita tak berani nak janji. Sebab masing-masing ada tuntutan. Tambah-tambah dalam pandemik sekarang ni, masing-masing tengah sibuk. Kan? Mengejar tuntutan dunia dan akhirat. So insyaAllah kami akan cuba buat yang terbaik lah untuk para pendengar kami. So itu je lah daripada kami setakat ini. Kita akan akhiri dengan ayatul kursi lah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Terima kasih juga kepada host kita Akira dan juga Helmi. Okay. Dan insyaAllah ada lagi yang lain-lain. Cuma yang lain-lain tu tengah sibuk sikit. So kita tak boleh nak paksa diorang datang. Jadi itu je lah. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan jangan lupa tagline kita macam biasa, Akil. Apa dia? Misteri itu wujud. Yes, misteri itu wujud. Okay. Assalamualaikum.